Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita terus lagi berkenaan dengan 8085 instruction set. So hari ini insyaAllah dalam video ni saya akan kupas lagi berkenaan dengan 5 lagi instruction set yang ada dekat dalam 8085 ni, yang berkenaan dengan data movement. Okey, kita ada yang pada dalam video kali ini saya akan tunjukkan tentang bagaimana LHLD dan fungsi dia, kemudian STA, kemudian STAAC, SHLD dan yang terakhir adalah exchange. Okay. So, okay. Jadi, jom kita tengok apakah yang dibawa, yang kita boleh buat ataupun apakah instruction ni boleh buat. Yang pertama tadi adalah LHLD. Okey. LHLD ni adalah satu instruction di mana dia loadkan kalau kita tengok pada instruction ni dia ada cara kita nak tulis instruction ni, kita tulis LHLD kemudian diikuti dengan 16 bit address. Contoh sebagai example kat sini, macam dalam contoh ni dia ada bagi LHLD 2040H. Okey. So bagaimana dia berfungsi? Okey. Jadi apa yang dibuat oleh LHLD tadi ni, okey, apa yang dia buat adalah dia akan load address kemudian diikuti dengan address kan. So address tadi, kita kata address lah, address memory. Okey, apa yang dia buat adalah dia akan load value masuk ke dalam register L dan H. Dia akan masuk dalam register L dulu, diikuti dengan H. Daripada mana dia ambil address tu? Contohnya, kalau saya buat kalau saya buat LHLD ni, okey, contoh LHLD 2001H. Okey, apa yang dia akan buat? Dia akan ambil data, okey, data pada address 2001H. Dia akan masuk ke dalam register H dan data dalam register L. So untuk dalam register H pula dia akan masuk data dalam address yang berikutnya, iaitu 2002H. Jadi kalau kita, contohnya sebagai contoh, kalau kita tengok, kalau saya buat contoh lah, kalau dalam 2001H ni 2002H, lepas tu 2003H, macam tu kan, contohlah. Okey, ni adalah dalam memori lah. Okey, contohnya data dalam ni ada 03, 04, 05. Jadi apabila kita buat LHLD 2001, so dia akan tengok dekat sini, address 2001 ni, dia akan masukkan value 03 tadi tu ke dalam register L, dan register L tadi tu dia akan masuk value 03, dan dalam register H tu dia akan masuk value 04. Begitu. Okey, so itu adalah kegunaan LHLD. Okey, so keterangan pun dia dah tunjuk kat situ. So dia cakap kat situ, kalau kita tengok, dia kata dia akan masuk contents of the memory location figure out by address tadilah ke dalam register L, dan dalam next register dia akan masuk dalam register H. So itu yang kita yang kita buat lah. Okay, so sebagai contoh saya buat, bila kita buat yang ini okay, contohnya yang ini saya besarkan sikit untuk awak senang nampak. Okey,
Contoh kalau yang ini, kalau kita tengok apa nama ni, program yang ni, saya masuk origin 2000H, LSISP 3FF0, kemudian LHLD 2001. Maknanya tadi sama juga dengan macam saya terang tadi tu. Cuma lah ni saya nak tengok nilai dalam 2001 ni ada nilai apa. Supposed to be nilai dalam 2001 ni, kalau kita tengok, bila kita tengok dekat LSISP ni, of course yang ini kita start dari 2000. LSISP adalah 31 tak silap saya, SP. Kemudian value 3FF0 ni adalah value yang ada dekat dalam 2001, 2002 lah. Tapi kita tengok dulu. Okay. So, saya nak, okay, kejap. Kita buat 2000H. LHLD 2000H contohnya. Okay. Kemudian kita tengok dekat memory space ni. Kita pointkan kepada memory space yang 2000. Mana 2000 tau? Okay. Tengok, cari yang 2000. Okay. D, E, F, kemudian 2000. Okay. So, kita tengok. Di sini 2000 ada value 31, which is LSISP lah. 31 dan 2001 ada value F0. So, nanti apabila kita perform LHLD 2000, so dia akan pergi dekat address 2000. So, dia akan masuk 31 ni ke dalam L dan F0 ni dia akan masuk ke dalam H. Okay. So, kita tengok macam mana kita buat. So, saya dah buat tu. Saya assemble. Kemudian, saya simulate balik. Kemudian, kita run. Okay. Bila kita simulate, so, dia akan masuk lah yang figure yang baru dekat sini. Apa nama code dia yang baru. So, LSISP semua dah masuk. Set. Okay. Next step adalah 2003 ni adalah LHLD 2000. So, kita tengok dekat H dan L ni. Sekarang ni masih lagi random numbers. Okay. Kemudian, bila kita masuk kat sini, kita ada jangka yang L akan masuk 31, H akan masuk value F0. So, betul tak kita buat? So, nampak kat sini. So, L masuk 31, H masuk F0. Okay. Jadi, kita dah buat pembuktian lah. Sebab kita masuk LHDH 2000. So, dia tengok dekat 2000. So, dia tengok kat sini 2000. So, dia akan masuk data dia ke dalam L. Dan 2001, dia akan masuk ke dalam H. Okay. Kalau kata kita buat, contohnya kita buat 2002. Okay. 2002. So, untuk 2002 ni pula, bila kita simulate, kita tengok pula value dekat 2002 adalah 3F dan 2A. So, of course, dia akan masuk nilai ni dalam L, dia akan masuk 3F, 2A dia akan masuk dalam nilai L, H. Okay. So, kita run. Nampak? L masuk 3F. 3F ni 2002. Kemudian H akan masuk nilai yang address yang berikutnya 2003. So 2A. So itu adalah function untuk LHLD. Okay. So settle lah bab tu. And then sekarang ni kita tengok pula. Okay. So sekarang ni kita tengok pula STA. STA. Okay, STA ni, actually STA dia, dia kalau LDA, dia load masuk ke dalam akumulator. STA pula, dia daripada akumulator, dia pindah ke, daripada akumulator, dia, orang kata apa, dia transfer masuk ke dalam address. Okay, dia store lah. Dia store data masuk dalam address. Okay, so macam mana dia punya tu? Okay, ni LADH. Okay. Okay, kita tengok yang ni. Kalau STA, dia punya apa nama ni, instruction set dia, STA diikuti dengan 16 bit address. Contohnya, address mana yang kita nak simpan lah. Contohnya macam, okay, sekejap. Okay. Contohnya macam, saya nak buat STA 3000 ni, okay, 3000 H. Apa yang berlaku dekat apabila kita buat STA 3000H ni adalah dia akan ambil
Okey, sebelum tu saya buat memory punya location dulu. Okey, kejap. Padam sikit. Okey, saya padam dulu. Saya buat lain barulah. Okey lah. STA 3000H. Okey, kita buat memory location dulu. So, kat sini 3000H, 3001H, 3002H, 3003H dan seterusnya lah. Okey. Kemudian nilai dalam akumulator. Ini dalam akumulator. Contohnya nilai dalam akumulator ni ada value. Kita bagi value kat dia 04H. Contoh dalam akumulator. So apabila kita buat perform STA 3000H, apa yang berlaku adalah dia akan ambil value daripada akumulator ni. Okey, dia ambil value daripada akumulator ni, dia akan masuk simpan dekat dalam address 3000H. Gantunglah dekat mana kita nak simpan. So sekarang ni 04 akan duduk dalam akumulator. Okey, itu adalah STA. So STA ni dia direct. Okey, dia direct je ambil. Cara kita nak tulis instruction set dia, kita tulis instruction STA, lepas tu diikuti dengan 16 bit address. Address mana yang kita nak buat, kita akan ambil. Okay, itu adalah STA. Kemudian STAX. STAX juga sama juga macam LDAX. Okay, STAX diikuti dengan register pair. Okay, kita ada register pair apa? Kita ada B and C, kita ada D and E. So STAX dia ada B and C, D and E. So kita boleh buat STAX B ataupun STAX B ataupun STAX D. Di mana value address tu disimpan dalam B and C. Contohnya, sebagai contoh, kalau kata saya nak simpan dekat 3001, nilai dalam akumulator saya nak simpan dekat 3001 menggunakan STAX B. Jadi, saya kena make sure dulu dalam B kena ada 30, dalam C kena ada 3001, 01. Okey? Dalam B kena ada 30, dalam C ada 01. Okey? So, bila dah ada dua ni, bila saya perform STAX B, apa yang akan dibuat? Dia akan ambil apa yang dia buat adalah dia akan baca nilai yang dekat akumulator ni. Akumulator ni, value dia adalah 04 sekarang ni. So, bila dia buat STAX B, dia tengok dekat B ada 30, STAX BC ni register pair BC. Maksudnya 3001H. So, dia pergi cari dekat address 3001H ni, dia jumpa kat sini. So, dia akan simpankan value dalam akumulator. Kalau value dalam akumulator ni 04, so disimpan lagi 04 kat sini. Itu STAX. STA, beza di antara STA dengan STAX ni sama juga dengan LDA dengan LDAX. Okey, STA kita terus masukkan value address tu, 3000H ke, 3001H ke, 2000H ke, whatever lah, address value tu. Kalau STAX diikuti dengan register pair, di mana address yang kita nak simpan tu, kita letakkan dekat dalam register pair. Okay, so jom kita tengok bila kita buat simulation. Okay, menggunakan STA dengan STAX. Okay, tapi untuk buat simulation ni saya tak pakailah 3000. Okay, contohnya kita first thing kita nak masukkan A dululah, value dalam A. Kan, kalau tidak, kalau tak ada value dalam A, kita pun tak tahulah. So, saya masukkan value dalam A. Kita guna apa? Kita guna MVI A. Macam biasalah, MVI A. Dan kita masuk value dalam A. So, value dalam A ni, saya nak masuk
Saya nak masuk, contohnya saya nak masuk any numbers, saya masuk 07. 07H. Okey. Saya masuk 07H dalam A. Selepas pada saya masuk 07 dalam A ni, kemudian saya nak simpan value 07 tu dalam akumulator tu, saya nak simpan dekat memori, for example, saya nak simpan dekat memori 2010. Okey, so saya akan buat STA 2010H. Macam itulah. Okey. So, kita tengok. Jadi, apa yang kita buat, kita save dulu. Lepas tu kita assemble. Okay, tak ada apa. Done. Tak ada error. Kemudian kita simulate. Okay. So, bila kita simulate yang ni, so kita tengok, kita run lah. Kita run step. Kita boleh run terus. Kita boleh run terus ataupun kita nak run step. So, sekarang ni saya nak run step dululah. Okay, so kita run step supaya awak boleh nampak step-step dia macam mana. So, lepas pada LSISP, dia jalan MVIA 07H. So, apa yang akan berlaku selepas ni adalah 07 ni akan masuk dalam akumulator. Kita tengok sekarang ni akumulator saya random value C2. So, dia akan masuk value 07 ke dalam akumulator ni. So, nampak? So, dalam akumulator sekarang dah ada 07. Jadi, bila saya perform STA 2010, so saya akan pergi kat 2010. So, yang kat sini lah. Sini 2010. Inilah dia 2010. Ini address dia. So, dia akan masukkan 07 tadi tu dalam nilai dalam akumulator ni, dia akan masukkan pada address 2010 because of saya perform STA 2010. So, saya run lagi satu step. So, boleh nampak kat sini. Nampak? So, 2010 sekarang ni dah ada value A tadi. Okey, 2010 jadi nampak 2010 dah dapat 07. So, itu yang pertama. Okey, kalau STAAC pula. Macam mana kita nak guna STAAC? Okey. So, STAAC dia mesti diikuti dengan register pair sama ada B ataupun C. B ataupun D. B of course dia register pair dia ada B and C, D and E. So kalau saya nak pakai D contohnya, register pair D, kita kena isi dulu. Sebelum kita nak buat STAAC D, kita kena isi dulu value dalam D tu. Kalau tidak dia akan ambil random value lah. So dia akan simpan dekat B and kalau D ni dia akan tengok D ni 6EDA. So tak boleh, kita tak, nanti bila kita nak run program tu dia tak boleh lah. Okay, so sekarang ni saya ubah sikit, saya letak 08H. Okay. Kemudian, saya masuk, kita nak tengok dia simpan dekat, contohnya kita nak guna STAAC D kan. So, dia nak simpan dekat 2011. So, saya masuk, dia boleh dua cara. Kita boleh pakai MVID, MVIE, ataupun kita boleh guna LXID. LXID, lepas tu kita terus masukkan value tadi, 2011H. So, bila kita masukkan LXID 2011H, apa yang berlaku kat sini adalah dia akan masuk dalam D20, dia akan masuk dalam E11. Okay. So, bila dapat 2011, bila dia perform STAAC D, so dia akan ambil value yang ada dekat D dan E tu, value dia apa? 2011. So, dia akan point dekat mana 2011 dekat sinilah. So, dia akan masuk value yang ada dekat dalam akumulator. Okay, so sekarang kita run tengok. Then kita tekan simulate. Okay, tekan simulate and then kita tekan step pun tak apa. Okay, sekarang ni yang first kali MVIA 08H. So sekarang dalam A ada 07 kan, value yang lama. Okay, kemudian kita tekan satu lagi, so dia akan naik 07. Okay, dia akan naik 08H dalam ni. Alright, so sekarang ni kita load masuk D dan kita masuk D dalam ni lah, dalam register ni 2011. So kita tengok dalam D ada 20, dalam E ada 11. Okay, so kemudian kita perform STAAC D. So dia akan pindah pula apa saja value dalam akumulator, dia akan masuk pada yang register D dan E tadi tu, address yang ditunjukkan oleh D dan E. So, address yang ditunjukkan oleh D dan E sekarang ni adalah 2011. So, dia akan masuk kat sini value 08 tu. Okay, so kita run satu step lagi. So, kita boleh nampak kat sini. So, value dia dah jadi 08. So, begitulah bagaimana kita nak gunakan kaedah STAAC tadi tu. Okay. Alright. So, okey, kejap.
Okay, dia hang pula dah. Dia tak mirror pula. Sekejap. Okay. So itulah. Kita dah tengok 3. STA-Act. Lepas tu kita tengok tadi STA-Act dan juga LHLD. Okay. So itu dah habis lah. Samalah dengan STA-Act tadi kan. Okay. Yang ni dia pakai register pair. Yang STA dia pakai terus dia pakai address, direct address. So kalau kita nak masuk macam tadi 2010H, terus kita masuk 2010H. Tapi kalau kat sini kita kena pakai register pair, sama ada B ataupun D. Okey, kemudian okey. Alright. So, itu adalah sampai setakat ni lah STA-Act. Alright. Okay. Setakat tu dulu. Nanti saya akan next video kita akan tengok lagi operasi-operasi yang seterusnya lah. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Sekali lagi untuk kita seterusnya kita akan tengok pula berkenaan SHLD. Okey, SHLD diikuti dengan cara kita nak tulis dia adalah SHLD diikuti dengan address. Kalau tadi kita pakai LHLD, okey, itu adalah load. Maksudnya load tu dia daripada memori, dia akan bawa kepada H dan L. Kalau kata SHLD pula, dia daripada register H dan L tu, dia akan bawa masuk ke dalam memori. So, memori tu adalah memori yang kita tulis kat sini. Kalau katakan contohnya macam 2470 ni, so dia akan masuk 2470, masukkan value data pada L, data L, dan 2471 dia akan masuk data pada H. Data yang ada pada H. Okey. So, sama dengan, okey. Sini saya tunjuk sikit. SHLD. Kemudian ada data kan. So, kalau contohnya saya bagi masuk 2010H. Okey. So, sekarang ni dalam H dan L ada value. Okey, kita katakan value dalam H dan L ni ada 77 dan 88 begitu. Okey, apabila kita perform SHLD 2010H, dia pergi dekat memori yang ada 2010, 2011, 2012, dekat tu jugalah. Okey, memori bila 2010 tu dia akan masuk value L. Okey, 88 ni dia akan masuk dekat dalam 2010. So, sini akan jadi 88. Kemudian 2011 ni, dia akan masuk dekat sini. So, 77 ni, dia akan masuk kat value H tadi, dia akan masuk kat dalam tu. Itulah yang kita buat untuk instruction. Apa yang instruction? SHLD tu buat. Okay. So, jom kita tengok. Kita tengok sikit dekat simulation. Okay. Dekat dalam simulation ni, kita tengok sikit. Okay. So, sekarang ni saya buat LSI H. Kita masuk value yang tadi saya tunjuk. LSI HD, kita masuk 77 dan 88H. Okay. Kemudian kita buat SHLD 2010. Okay, kita buka dia balik kat sini lah. So, nanti dia akan ada masuk value sini. Value L dia akan masuk kat sini 88, value H dia akan masuk kat sini 77 di situ. So kita tengok dulu macam mana dia buat. Okey, kemudian kita just tekan simulate. Okey, kemudian kita tekan step. Okey, bila LSI H7788 ni step, so dapat H akan masuk 77, L akan masuk 88.
apabila kita buat SHLD 2010, kita pergi dekat address 2010 sini, ni 2010, sini 2011. So dia akan masuk value 2010 ni dengan value 88 dan 2011 dengan value 77. Okey, value yang ditunjukkan oleh H dan L sebab dia akan masuk itulah HL lah. Okey, so kita tengok step. So dia masuk situ, nampak? Value yang dalam L dia copy masuk kat dalam 2010. Lepas tu dia tambah satu lagi 2011, dia akan masuk value H 77 dekat dalam value H. So itulah yang dibuat oleh SHLD. Alright. Okay. So alright. So kita tengok yang last, yang the last one ni. Okay. Mana dia? Okay, sini. Yang last one untuk hari ni, untuk minggu ni, saya nak tunjukkan tentang exchange. Okay. Exchange ni pula, dia tak ada apa-apa. Dia cuma tulis exchange saja. XCHG je. Okay. Function dia adalah dia nak exchange kan. Okay. Value dalam HL akan masuk ke dalam DE. Value dalam DE akan masuk dalam HL. Okey, dia punya instruction dia mudah saja. Instruction dia terus kita tulis kita tulis bukan E saya pula. Kita tulis XCHG. That's all. Itu saja. Jadi apa function yang dia akan buat? Dia akan masuk HL dan DE saya tadi kan. HL exchange dia akan masuk dan value dalam HL dan DE. Okey. Contoh macam ni lah. Okey. HL ni ada 0304. DE ada 11222. So apabila kita performkan yang ini pada awalan dia ada macam ni. Dalam tu dia ada awalan. Lepas tu kita buat exchange. So dia akan jadi, habis tu dia akan jadi, HL akan jadi 11, L akan jadi 22, kemudian H akan jadi 0304. Bila kita perform exchange tu, dia akan jadi value tu. Okay. So dia akan value. Jadi dia tukar saja. Itu saja exchange punya function dia. Okay. So kalau kita tengok. Okay. So sekarang kita tengok dalam my one sim. Kalau kita buat exchange. Okay. So saya exit dulu. Alright. So untuk kita nak bagi ni, kita kena masuklah value dalam LSI H dan LSI D. Okay. Dalam D tadi saya masuk 1122H. Okay. Dalam H tadi saya masuk, kita buat tadi 0304H. Okay. Lepas pada yang tu kita buat XCHG. Okay. Exchange. So kita tengok apa dia punya jadi macam mana. Okay. So kita tekan simulate. And then kita tekan step. Okay. Bila LSI H 0304 ni, maksudnya dia akan masukkan dalam H dan L. H dan L lagi akan jadi, H dan L akan jadi 0304. Okay, nampak? 0304. Kemudian D akan jadi 1122. Okay, so D akan jadi, D dan E akan jadi 1122. Okay, macam tu. 1122. H dan L akan jadi 0304. Bila exchange, value ni akan naik ke sini, value ni akan turun ke sini. Dia akan exchange H dan L, akan exchange keduanya sekali. HL akan PDE, DE akan PHL. So kita tengok, kita buat. So nampak? Dia akan dah berubah tadi kan. Asalnya value pada DE ini adalah 1122, HL dah 0304. So sekarang dia dah exchange value yang ni. Value ni dia exchange ke situ. Itulah function exchange. Okay. So kita tengok balik kat sini. Okay. So alright. So untuk hari ni okay. Untuk hari ni
sampai dekat ni saja dulu. Saya dah ajak 5 lagi lah. Okay, sebelum ni saya dah ajak 5. So kali ni kita go for the 5. And then tunggulah next video. Saya akan terangkan lagi. Ada sikit lagi berkenaan dengan yang ini kita namakan dalam chapter data movement. Saya rasa ada satu video lagi untuk kita tengok data movement. Kita habiskan data movement yang melibatkan lain-lain pula lah. Okay, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.